Okey, kita dah dengar tadi apa yang telah disuarakan oleh peserta Felcra, terutama Felcra di Pahang dan juga Negeri Sembilan, rata-ratanya menyambut baik dengan pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini peruntukan 90 juta untuk memperkasakan peserta Felcra ini untuk mereka mengoptimumkan kegunaan tanah ladang mereka. Ya, betul. Jadi untuk kita berbicara lebih lanjut lagi tentang untuk merancangkan aktiviti agri-komoditi peserta Felcra, kita bersama-sama Datuk Idris Rasim, caretaker atau juga Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Sepastinya kita dengar peruntukan dan juga pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini 11.5 bilion diperuntukkan di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Kemajuan Wilayah dan Desa, dan sudah pastinya kita juga menilai bagaimana intipati tersebut, peruntukan tersebut dipecahkan khususnya di bawah pihak Felcra sendiri. Bagaimana respon awal daripada Datuk sendiri, khususnya bagaimana untuk kita melancarkan lagi operasian Felcra yang baharu ini? Alhamdulillah, di pihak Felcra, saya bagi pihak Felcra menyambut baik pengumuman belanjawan yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Perdana Menteri, dan juga kami di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Kami amat menyambut baik perkembangan ataupun bajet yang dikemukakan ini untuk membawa satu dimensi baru kepada pembangunan Felcra secara keseluruhannya. Okey, baik. Dan kita ingin tahu juga bagaimana perkembangan operasi Felcra sehingga kini. Saya ingat Hani Menawar, saya bermula dengan penubuhan Felcra lah, rasanya lebih nampak lebih bagi memahami kepada masyarakat setempat bahawa Felcra ini sebenarnya satu badan berkanun asalnya, ditubuhkan pada tahun 1966 dulu. Masa kerajaan pada masa itu memikirkan bahawa perlu ada satu badan yang khusus untuk menyatu dan memulihkan tanah-tanah pinggir milik kerajaan pada masa itu. So di samping itu, fungsi kita juga adalah untuk memulihkan tanah-tanah terbiar. Jadi awal-awal kemerdekaan sudah tentu kerajaan membagi milik kepada orang-orang kampung, tanah-tanah milik. Gagal dibangunkan ada pelbagai sebab. Jadi kerajaan pada masa itu memikirkan ada satu badan, perlu ada satu badan untuk memulihkan dan memajukan tanah-tanah inilah. So kita dirubuhkan pada tahun 1966. Kalau ikut sekarang ni, umur kita ni dah menghampiri 57 tahun dah ni, umur Felcra. So pada masa itu tumpuan kita hanyalah untuk memajukan 3 komoditi utama, getah, kelapa sawit dan padi lah. Berlangsung sehingga pada tahun 1997. Pada tahun itu kerajaan memikirkan bahawa Felcra ini perlu melangkah lebih jauh. Tahun itu kita dikoperatkan. Pengkoperatan Felcra berlaku pada tahun 1997. Walaupun kita dikoperatkan, operasi kita sebagai satu entiti perniagaan, tapi kita diberi tanggungjawab juga. Kita tidak dilepaskan untuk menjaga aktiviti sosial peserta. Kita masih lagi menjaga kebajikan seramai lebih daripada 106,000 orang peserta di seluruh negara. Okey, dan kita kembali juga menyentuh berkenaan dengan peruntukan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKDW, iaitu 11.5 bilion, dan juga bagaimana untuk kita memahami pecahannya kepada Felcra sendiri dan usaha untuk kita memperkasakan komuniti di desa. Betul. Pertamanya saya bagi pihak seluruh warga Felcra seramai 106,000 orang ni mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada kepimpinan negara yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana memahami akan denyut nadi masyarakat desa lah, terutamanya peserta-peserta Felcra. So peruntukan untuk kementerian ini, Kementerian Desa dan Wilayah ini sejumlah 11.554 bilion yang diumumkan. Pecahannya peruntukan pembangunan sebanyak 7.43 bilion ataupun 64%. Kalau kita tengok, lebih peruntukan pembangunan daripada belanja mengurus. So daripada jumlah itu, kalau kita tengokkan pecahannya 2.4 bilion ini diperuntukkan kepada 3 agensi utama pembangunan desa, Felcra, Risda dan juga Felda. So sudah tentu 2.4 bilion ini merupakan satu jumlah yang besar. Sudah tentu dia akan membawa manfaat yang besar juga kepada jutaan warga desa lah. So kita di pihak Felcra akan merancangkan aktiviti-aktiviti agri-komoditi kita di sektor perladangan. So kita juga di samping peruntukan 2.4 bilion yang diperuntukkan kepada 3 agensi utama ini,
ada juga peruntukan sebanyak 90 juta yang dikhususkan kepada Felcra dan juga Risda. Yang ini untuk mengoptimumkan penggunaan tanah ladang. So kita akan mempelbagaikan tanaman kita. So instead of 3 tadi itu, ketan, kelapa sawit dan padi, kita juga akan memajukan tanaman-tanaman seperti kelapa, nenas dan sebagainya. Dan yang lebih penting, kita akan mencuburi bidang ternakan. So kita ada ternakan ayam, lembu, pedaging dan juga kambing lah yang akan kita perluaskan. Okey, baik. Saya fikir ini merupakan hara tuju ke arah hasrat kerajaan sendiri yang telah menyatakan komitmen untuk memperkukuhkan dasar keterjaminan makanan negara melalui bajet 2024 yang dibentangkan. Dan bagaimana pula keterlibatan Felcra sendiri dalam membantu kerajaan dalam isu keterjaminan negara ini? Dia begini Hani ya, Munawar. So Felcra mengambil ini sebagai satu tanggungjawab nasional, satu tanggungjawab kepada negara untuk kita menjamin bahawa keterjaminan makanan ini berjalan dengan baik. So kita committed, so kita ada 4 bidang yang akan kita ceburi. Pertamanya ternakan ayam pedaging. Keduanya perluasan penanaman padi. Yang ketiganya ternakan lembu pedaging dan yang keempatnya kita akan menjalankan projek urban farming kita panggil. So dalam hal ternakan ayam pedaging ini, so kita sasaran kita sehingga tahun 2025 nanti kita akan mampu berkeupayaan untuk mengeluarkan lebih kurang 8 juta ekor ayam satu tahun. So kita dah pun bermula di Tanjung 100 kalau ni di Pahang. Ya, Tanjung 100. Kita telah pun bermula pengeluaran sebanyak 60,000 ekor. So kita akan terus bermula dan untuk tujuan itu kita akan memperluaskan ladang kita, ladang ternakan ayam ini. Yang pertamanya kita ada di Tanjung 100 di Rompin Pahang. Yang keduanya kita ada di Bagan Datuk di Perak, di Kuala Lipis di Pahang, di Macang Kelantan, di Padang Terap di Kedah lah. So bila 5 ladang ini beroperasi sepenuhnya, kita akan mampu mengeluarkan lebih daripada 8 juta ekor ayam lah setahun, satu tahun. Alhamdulillah. Yang keduanya mengambil kira daripada pengalaman kita, keupayaan kita dan juga kejayaan kita. Pada saya itu merupakan satu kejayaan. Alhamdulillah. Kita buat penanaman padi di seberang Perak, di Teluk Intan. Kita ada seluas lebih kurang 4,000 hektar tanah di sana yang kita usahakan dengan tanaman padi. Dan pihak yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri KKDW juga mengamanahkan kepada kita untuk memperluaskan ladang padi kita di Sabah dan Sarawak. Berdasarkan kepada keupayaan kita. Kalau kita tengok rekod keupayaan kita di Sabah dan di seberang Perak, kita berjaya mengeluarkan padi atas kadar 5 tan sehektar satu musim. Jadi kalau satu tahun tu kita berkeupayaan untuk mengeluarkan, kita ada 4,000 hektar, so 20,000 tan padi satu musim dan 40,000 tan lah satu tahun padi. Kalau kita convert kepada beras, maksudnya lebih kurang dalam 24,000 tan beras yang Felcra sumbangkan untuk keterjaminan negara inilah. Yang itu yang telah kita laksanakan. Dan yang ketiganya projek lembu pedaging. Kita juga mempunyai lembu pedaging yang kita laksanakan kepada 2 kaedah. Pertamanya kaedah feedlot, yang keduanya kaedah kita panggil open grazing lah, yang kita lepaskan di ladang-ladang. Sehingga ini kita ada 10 kandang untuk integrasi untuk feedlot. So kita ada 2,500 ekor lembu sekarang ni yang untuk itu. Di samping itu, bagi pihak peserta juga, kita galakkan peserta kita untuk menternak-ternakan di ladang-ladang yang kita majukan. So kita ada lebih kurang 5,000 ekor lembu. So campur dua-dua tu, kita ada lebih kurang dalam 7,000 ekor lembu dalam satu masa lah. Itu berkenaan prospek bagaimana untuk kita memperkasakan aspek security makanan negara. Dan bagaimana pula kita menilai dari sudut usaha daripada pihak Felcra sendiri, komitmen untuk memanfaatkan segala peruntukan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini di bawah Belanjawan 2024. Bagaimana juga dari sudut keterlibatan, ketersiapan peserta secara keseluruhannya. Begini, Munawar ya, pertamanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berterima kasih kepada kepimpinan negara yang telah memberi kepercayaan kepada Felcra untuk memajukan masyarakat desa inilah. So kita pada bajet pada tahun 2024 ini sudah tentulah. So kita akan melaksanakan 4 perkara dalam kita memanfaatkan bajet yang diperuntukkan kepada kita. Pertamanya kita akan membuat lonjakan kepada pemerkasaan operasi peladangan kita. So teras Felcra ini seperti mana yang kita tahu adalah
perladangan. So kita memajukan tanah-tanah milik peserta, tanah-tanah milik kerajaan yang akhirnya akan diberikan manfaat kepada penduduk desa. So program-program seperti mekanisasi ladang kita akan perluaskan jugalah. Seperti mana semua maklum bahawa kita punya tenaga kerja tempatan sekarang ini memang sukar untuk kita perolehi lah. Ya, betul. Kalau kita tengok kita masih lagi bergantung kepada tenaga kerja asing daripada banyak negara sumber. So sekarang ni bila kita menjangka ataupun kita berhasrat untuk memperluaskan penggunaan mekanisasi ladang ini, so kebergantungan kita kepada warga asing ini akan dapat kita kuranglah. Akan dapat kita kurang. Di samping kita akan menarik minat warga tempatan, belia-belia tempatan untuk menceburi bidang perladangan ini. Yang kedua seperti mana yang saya nyatakan tadi lah, agenda keselamatan makanan negara. So kita akan program-program komersial yang saya nyatakan tadi lah, ternakan ayam pedaging, lembu feedlot, perluasan penanaman padi ke Sabah dan Sarawak, yang itu akan kita perkasakan jugalah. Di samping urban farming, yang urban farming ini yang kita libatkan peserta. So sehingga ini kita ada 80 lokasi urban farming yang kita laksanakan vertigasi. Satu lokasi kita berkeupayaan untuk mengeluarkan 1,000 polybag. Kita tanam dengan cili dan sayur-sayuran. So pada masa ini kita ada lebih kurang 80,000 polybag lah yang kita keluarkan tanaman cili dan sayur-sayuran. Dan kita juga seperti mana tahu, kita tidak kesampingkan kesejahteraan peserta ini. So program-program modal insan, kelengkapan ameniti sosial, so rural tourism kita akan perkasakanlah. Jadi kalau Hani dengan Munawar ada masa, boleh kita ada rural tourism di Wing di Kedah sana yang telah kita laksanakan lah. So ada masa kita boleh jemput pergi. InsyaAllah. Kita nantikan. Kita nantikan saya itu. Yang paling penting adalah apabila semua yang disebutkan tadi sedang berjalan, akan berjalan dan pastinya untuk kesejahteraan kesemuanya, dan terutama sekali ada dari segi aspek keterjaminan makanan. Jadi menerusi bajet 2024 pastinya akan memperkukuhkan lagi apa yang sedang diusahakan. Jadi apa harapan Datuk sendiri menerusi Belanjawan 2024 ini? So harapan kita warga Feltra khususnya selama 106,000 orang peserta yang kita bawa. So harapan kita akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. So kita akan laksanakan berasaskan kepada 4 imperatif kita panggil, utama kementerian kita, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, iaitu desa. Tagline-nya desa. D pertama data dan digital. Okey. E ekonomi. S sosial dan sasiah, dan E yang terakhir adalah akses dan alam sekitar lah. Yang ini berpaksikan kepada 4 imperatif utama ini, kita akan bergerak ke arah sama hala tuju dengan visi misi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, selaku juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Alhamdulillah, 4 imperatif tersebut sangat inklusif dan juga komprehensif, dan pasti dalam usaha untuk kita memperkasakan peserta-peserta FELCRA khususnya, dan juga kita menilai kembali apa yang telah dinyatakan Datuk tadi, bagaimana usaha peserta ini untuk mengoptimumkan kegunaan ladang mereka ke arah security makanan negara. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Idris Lasim, caretaker, dan juga Ketua Bagai Eksekutif FELCRA Berhad bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi tentang Belanjawan 2024 pasca dengan merancangkan aktiviti agri-komoditi peserta FELCRA. Baik, untuk waktu ini sebenarnya kita nak saksikan terlebih dahulu sebuah klip ni, biar betul, dan kita akan kembali lagi selepas ini.